Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Syahira binti Muhammad Fadli. Assalamualaikum madam, nama saya Lokman Hakim bin Munsi. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzah Maisara binti Muhammad Azmin. Assalamualaikum, nama saya Nur Farisha Adini binti Muhammad Rizi. Dan saya Muhammad Zulfikri bin Zulkifli. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan mengenai tajuk cabaran terhadap perbentukan kesepaduan di Malaysia. Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang harus dicontohi kerana kejayaan Malaysia pada hari ini merupakan satu tugas yang amat rumit untuk dikecapi. Banyak faktor yang terlibat yang menonjolkan Malaysia sebagai sebuah negara yang harus dicontohi. Kita akan dapat mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kestabilan kesepaduan kaum di Malaysia dalam topik ini. Punca kejayaan ini adalah berdasarkan kepada hubungan etnik yang positif dan saling bersifat sinergi. Pembangunan dan kemajuan yang dikecapi kini banyak ditentukan oleh bentuk hubungan kaum yang telah terbentuk sejak sebelum merdeka sehingga kini. Latar belakang Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Dengan penduduk yang berbagai budaya ini, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pemerintahan negara. Oleh kerana wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan rakyat di negara ini, maka timbullah berbagai masalah yang melibatkan hubungan etnik. Boleh dikatakan bahawa perkauman akan sentiasa menjadi batas pemisah antara rakyat berbagai kaum. Salah satu cabaran hubungan etnik dalam aspek ekonomi ialah pemisahan fizikal. Pemisahan fizikal ini menyebabkan sesuatu golongan etnik itu tidak mengenal atau berpeluang untuk berinteraksi dengan lebih kerap kerana tinggal di wilayah yang berbeza. Sejarah hubungan etnik di Malaysia. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pedagang Cina dan India telah datang ke Malaysia untuk berniaga. Sebahagian mereka telah berkahwin dengan masyarakat setempat dan terus menetap di negara ini. Ikatan perkahwinan telah membentuk komuniti baru bagi Cina iaitu Baba dan Nyonya dan komuniti Citi bagi India. Pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada tahun 1786 telah digunakan lagi kemasukan imigran dari China dan India sebagai tenaga buruh. Selain itu, faktor tolakan juga membuka kebanjiran imigran dari China dan India kerana berbagai-bagai masalah dialami mereka di tanah air sendiri. Orang Cina dan India tidak ada rancangan untuk terus menetap di negara ini, namun sebilangan besar orang Cina dan India yang menjadi buruh tidak pulang sejak beberapa tahun bekerja di sini. Selepas merdeka, peluang untuk pulang ke negara asal telah dibuka kepada semua, namun mereka tetap memilih untuk kekal tinggal di Malaysia. Modernisasi di Malaysia. Isu modernisasi dan hubungan etnik tidak pernah padam dalam perjuangan Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Dalam hal ini, setiap projek yang dijalankan, objektif terakhir adalah untuk perpaduan kaum. Ia seakan menjadi syarat penting setiap projek pembangunan yang dilaksanakan mestilah berlandaskan objektif tersebut. Modernisasi diterjemahkan sebagai satu proses transformasi atau perubahan dalam semua aspek kehidupan masyarakat berlainan kaum. Modernisasi di Malaysia sangat berkait dengan setiap bangsa Malaysia yang berbeza etnik dan kaum. Dalam hal ini, projek modernisasi di Malaysia sebenarnya ada dua komponen utama, iaitu komponen ekonomi dan komponen politik. Oleh itu, kesemua komponen ini adalah bermakna untuk perpaduan kaum serta mewujudkan kesatubangsaan melalui integrasi nasional. Maka slogan seperti satu bahasa, satu budaya, satu bangsa dan satu negara sering dilaungkan sebagai motivasi untuk kita semua ke arah integrasi nasional. Prinsip yang sangat penting bagi wujudnya kesepaduan, keharmonian dan keamanan antara kaum adalah prinsip kesamaan dan keadilan. Malaysia merupakan sebuah negara yang dipandang tinggi oleh negara lain kerana dilihat sebagai sebuah negara yang bersatu padu dengan berbilang kaum. Di Malaysia terdapat 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India, dan Malaysia sering mempunyai pelbagai konflik berkaitan perpaduan kaum. Pada saban hari, pelbagai isu mengenai keadilan sosial terutamanya hubungan antara kaum, budaya dan bahasa telah mula terhakis dan masyarakat di Malaysia mula berpecah belah antara satu sama lain. Terdapat 3 faktor utama yang menghalang Malaysia daripada mengecapi kesepaduan nasional iaitu faktor politik, faktor sosial dan juga faktor ekonomi. Pertama sekali adalah faktor sosial. Perpecahan kaum terjadi berpunca daripada sikap sentimen hubungan antara sesebuah kaum dan ditambahkan pula pada masa kini penggunaan media sosial yang meluas menyebabkan terdapat sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan platform ini bagi menyebarkan berita yang tidak sahih.
Penyebaran maklumat tidak sahih di media sosial membuatkan masyarakat berpecah belah kerana masyarakat pada masa kini lebih mudah mempercayai maklumat yang disebarkan di media sosial tanpa melihat kesahihan maklumat tersebut. Selain itu, perbezaan bahasa juga menyebabkan jarak sosial yang ketara disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik sehingga mengakibatkan masyarakat tidak memahami antara satu sama lain. Seterusnya, faktor ekonomi. Negara yang aman dan harmoni boleh menarik minat pelabur asing untuk melabur bagi meningkatkan ekonomi di Malaysia. Semasa tanah Melayu sedang dijajah, British telah meletakkan setiap kaum di sektor ekonomi yang berbeza, di mana kaum Melayu ditempatkan di sektor pertanian kerana sektor pertanian hanya memerlukan tenaga kerja fizikal dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Sebaliknya, kaum Cina pula ditempatkan di sektor yang melibatkan teknologi yang tinggi ataupun sektor perdagangan, dan India pula di kawasan perladangan di kawasan estate. Disebabkan oleh perpecahan ini, pendapatan antara kaum mempunyai jurang yang tidak seimbang dan mewujudkan rasa ketidakpuashatian. Para pelabur akan berasa bimbang untuk membuat pelaburan di sesebuah negara yang tidak stabil kerana mereka bimbang keselamatan perniagaan mereka akan terancam. Akhir sekali, faktor politik. Isu politik di Malaysia merupakan isu yang sering menjadi bahan bualan kepada perpecahan kaum. Ini dikatakan kerana di Malaysia sahaja terdapat pelbagai parti politik, namun kebanyakan parti politik ini lebih kepada politik perkauman. Keadilan sosial perlulah diutamakan kerana keadilan itu adalah makruf dan ketidakadilan itu adalah mungkar. Dan keadilan merupakan tunjang utama kepada kestabilan masyarakat. Di Malaysia, perpaduan kaum goyah disebabkan oleh sikap ahli politik sendiri yang lebih mementingkan status kedudukan mereka. Kebanyakan ahli politik hanya omong kosong sehingga tidak sedar ucapan mereka berunsurkan hasutan sehingga mampu merosakkan keharmonian dan perpaduan kaum dalam sebuah negara. Ia akan membentangkan tentang isu di mana rakyat Malaysia tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Budaya merupakan asas integrasi nasional dan faktor penting dalam penubuhan negara bangsa yang bertamadun. Dalam konteks istilah, budaya boleh diartikan sebagai cara hidup dan warisan tradisi masyarakat yang telah menjadi norma kehidupan seperti adat, akhlak, nilai murni, seni, budaya dan juga kelompok tingkah laku yang bersifat dipelajari dan diterapi daripada masyarakat. Antara kuasa besar di mata dunia, Malaysia adalah sebuah negara yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang etnik dan berbilang kaum yang juga bersikap bersatu. Namun, kita harus sedar bahawa jurang perbezaan ini umpama pedang yang bermata dua yang selain memperkenalkan Malaysia ke persaudaraan antarabangsa, juga ia boleh membawa kepada konflik perkauman. Cara sosial yang ketara disebabkan kurang interaksi. Okey, rata-rata rakyat Malaysia hidup dalam budaya kaum mereka sendiri. Apabila mereka jarang bercampur kaum lain, itu akibatnya pengetahuan mereka tentang budaya dan adat resam kaum lain menjadi dangkal. Kebanyakan etnik di negara ini berasa lebih selesa dan mereka rasa lebih selamat apabila mereka tinggal dengan kaum mereka sendiri. Apabila tiada interaksi antara kaum, maka akan rendahlah kefahaman suatu kaum lain terhadap kaum lain. Seterusnya adalah isu di mana kurang kefahaman mengenai sensitiviti kaum antara satu sama lain. Antara negara yang multi-etnik dan terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat Malaysia sering kali berhadapan dengan isu-isu sensitif yang dicetuskan oleh perbezaan persepsi daripada budaya kaum yang lain. Sikap kurang kewaspadaan dalam pelakuan dan pertuturan dalam kalangan kelompok masyarakat kadang-kala akan melemahkan lagi asas perpaduan dan merenggangkan hubungan antara kaum. Sikap masyarakat terutamanya generasi muda yang cepat bertindak dan bertutur daripada berfikir juga semakin memburukkan situasi. Akhir sekali adalah isu-isu sensitif yang sering timbul di negara kita adalah disebabkan oleh perbezaan persepsi tentang kaum lain. Hal ini kerana setiap kaum mempunyai pelbagai budaya dan cara hidup mereka sendiri. Rakyat Malaysia yang tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain akan merasa aneh dengan budaya kaum lain. Sebagai contoh, setiap umat Islam wajib menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, manakala budaya Cina pula akan membakar kertas kuning yang menurut kepercayaan mereka, ia dapat menghalang roh pada bulan hantu. Perbezaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan isu sensitif pada masyarakat Malaysia kerana sesetengah kaum tidak dapat menerima budaya dan adat resam kaum lain. Contohnya, isu tentang tulisan Jawi dan isu Tanglong. Masalah-masalah ini timbul disebabkan segelintir masyarakat di negara ini tidak menerima kerana beranggapan masalah ini akan menghancurkan pegangan agama masing-masing. Isu seterusnya adalah isu komunikasi dan kurang didikan sejak dari kecil. Malaysia kini akan muncul peningkatan pelibatan remaja dalam masalah sosial.
Peningkatan ini dipercayai disebabkan perkara iaitu kekurangan peranan dan tanggungjawab di pihak ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang bekerja atau mempunyai kerjaya. Di samping itu, isu-isu lain yang telah ditunjukkan untuk menambah masalah sosial antaranya adalah masalah komunikasi yang tidak mencukupi antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membangunkan pertuturan anak walaupun mereka menghadapi pelbagai cabaran semasa proses ini. Oleh itu, ibu bapa mesti sedar tentang gaya pendidikan yang berbeza yang dicadangkan oleh ahli psikologi agar lebih bersedia dan lebih sedar tentang perkembangan pertuturan kanak-kanak. Antara punca daripada isu tersebut adalah kurangnya peranan daripada ibu bapa dan warga pendidik. Kumpulan yang memainkan peranan penting ialah ibu bapa semestinya, ibu bapa dan pihak sekolah bersama-sama. Ibu bapa yang juga ketua untuk mengajar anak-anak mereka akhlak dan nilai yang baik, melakukan perkara yang baik dan perkara yang memberi kesan buruk dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah daripada melakukan kejahatan dalam kehidupan. Selain daripada itu juga, guru merupakan golongan manusia yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan sosial, mental dan fizikal setiap orang. Ibu bapa dan warga pendidik yang kurang memainkan peranan mereka yang tepat dan sesuai dalam membentuk perkembangan peribadi remaja, ini boleh menyebabkan berlakunya konflik personaliti dalam diri remaja. Seterusnya, sistem pendidikan yang terasing. Setiap kumpulan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem sekolah yang mengasingkan belajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik memainkan peranan yang kurang berkesan dalam menggalakkan perpaduan dan persefahaman pelajar. Kerana keadaan ini hanya akan menyebabkan interaksi mereka terhad kepada kumpulan etnik yang sama sahaja. Seterusnya, proses sosialisasi yang menghalang kepada hubungan etnik. Mengikut dari segi sosial, setiap kaum dipisahkan dari zaman penjajah mengikut tempat tinggal kebanyakan orang. Rakyat Malaysia tinggal di kampung dan pinggir bandar, Cina di bandar dan India di kawasan ladang. Keadaan ini berterusan sehingga kini apabila kebanyakan masyarakat Cina masih hidup di bandar besar seperti masyarakat kecil Malaysia dan India. Halangan ini juga yang akan membuatkan kita menyaksikan pembinaan sekolah mengikut kaum dan penggunaan bahasa ibunda masing-masing. Di samping itu, dasar pendidikan kini juga lebih tertumpu kepada mewujudkan perpaduan bersama, iaitu Malaysia yang terdiri daripada beberapa kaum. Ini memerlukan dasar pendidikan yang lebih baik untuk mewujudkan sebuah negara yang kokoh, bersatu padu dan makmur. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai mentaliti rakyat Malaysia yang menghalang kesepaduan nasional. Mentaliti rakyat Malaysia yang negatif boleh menghalang kesepaduan nasional di negara kita. Mentaliti ini lebih kepada sifat psikologi seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan persepsi dan tingkah laku yang mempunyai kaitan dengan jiwa dan minda. Menurut jurnal Malaysian Journal of Youth Studies, persepsi atau mentaliti merupakan suatu tanggapan yang tidak menggambarkan hakikat atau keadaan sebenar tentang sesuatu perkara yang boleh menjejaskan hubungan dan perpaduan antara kaum. Antara rintangan mentaliti yang didapati wujud di kalangan rakyat Malaysia adalah stereotip, prasangka atau prejudis, diskriminasi dan etnosentrism. Di dalam kamus Dewan edisi keempat, prejudis bermaksud rasa suka atau tidak suka yang tidak berasas terhadap sesuatu kaum, agama dan sebagainya. Di kalangan kaum-kaum di Malaysia pula, prasangka atau prejudis merupakan pernyataan, pandangan, pendapat atau tanggapan yang dilemparkan oleh sesuatu kaum terhadap kaum yang lain tanpa unsur periksa dan bukti yang kukuh. Individu yang bersifat prasangka atau prejudis ini akan cuba mengelak untuk bertemu kelompok kaum atau individu yang mereka berprasangka kerana mereka mempunyai satu fikiran negatif terhadap kaum tersebut. Hal ini bukan sahaja merupakan perkara yang tidak bagus, ianya sekaligus akan mencetuskan konflik yang menjurus kepada perasaan tidak puas hati dan perbalahan terhadap satu kaum yang lain. Seterusnya, rakyat Malaysia yang bersifat diskriminasi. Diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil atau tidak sama rata terhadap individu, golongan kelompok atau kaum tertentu. Sifat diskriminasi ini sering dilihat di negara Malaysia akibat kecenderungan yang berpunca dari tingkah laku manusia yang sering membeza-bezakan orang lain. Seperti contoh, diskriminasi atas dasar umur, jantina, kaum, jenis pekerjaan dan sebagainya.
Antara contoh diskriminasi yang paling sentiasa dilihat di kalangan masyarakat adalah dalam sektor pekerjaan. Rata-rata iklan syarikat di negara kita menggunakan diskriminasi jenis lembut atau soft discrimination dalam mengiklankan tawaran pekerjaan di syarikat mereka seperti hanya lelaki layak memohon, keutamaan diberikan kepada calon yang mahir berbahasa Mandarin sahaja dan hanya yang berumur 18 hingga 30 tahun layak memohon. Mentaliti yang terakhir adalah rakyat Malaysia yang bersifat ethnocentrism. Ethnocentrism merujuk kepada individu dan masyarakat yang menganggap dirinya unggul atau dalam erti kata lain, sikap budaya dan nilai-nilai kaum mereka lebih baik dan mulia berbanding budaya dan nilai-nilai kaum yang lain. Mereka menganggap bahawa kaum lain lebih rendah tarafnya berbanding kaum mereka sendiri. Individu atau masyarakat yang mempunyai sifat ini tidak mengiktiraf atau menghargai kebudayaan masyarakat kaum lain dan mentaliti ini akan memberikan kesan buruk dalam masyarakat kerana ia menunjukkan kegagalan untuk memahami ciri-ciri budaya dan sistem nilai yang wujud dalam kaum atau masyarakat yang lain. Malahan, ini boleh menyebabkan kemarahan dan pergaduhan antara kaum. Kesimpulannya, isu-isu yang menghalang Malaysia untuk mencapai kesepaduan nasional adalah isu kesenjangan etnik. Isu kesenjangan etnik ini dapat dilihat menerusi 3 aspek iaitu politik, ekonomi dan sosial. Selain itu, disebabkan oleh isu di mana rakyat Malaysia tidak memahami budaya dan adat resam kaum yang lain. Seterusnya, isu proses sosialisasi yang terhad dari zaman persekolahan dan isu di mana mentaliti rakyat Malaysia yang menuju ketidaksepaduan nasional. Meskipun banyak isu-isu yang menjadi penghalang untuk Malaysia mencapai kesepaduan nasional, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sentiasa bertoleransi antara satu sama lain dan menghormati kepelbagaian budaya, agama dan adat resam yang ada di Malaysia ini agar dapat mengelakkan daripada timbul isu-isu sensitif dalam kalangan rakyat Malaysia. Sudah tengah lagi bersuluh, kepelbagaian budaya dan kaum di negara ini merupakan cabaran utama untuk Malaysia untuk mencapai kesepaduan nasional. Hal yang demikian, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menganggap kepelbagaian yang ada di Malaysia ini merupakan satu keistimewaan dan keunikan untuk kita.